till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a Assalamualaikum semua. Hai, berjumpa lagi kita dalam YouTube channel Cikgu Fadilah. Jadi untuk hari ini, apa yang kita akan belajar adalah tentang mekanisme atau cara penentuan seks atau jantina anak. Jadi, untuk pengetahuan kita, saya ulang balik, seorang lelaki normal, alright, seorang lelaki normal mempunyai 44 tambah XY kromosom. Okey, manakala seorang perempuan normal pula mempunyai 44 tambah XX kromosom. Untuk pengetahuan juga kita, jantina anak ini ditentukan oleh sperma bapa. Kebarangkalian untuk dapatkan anak lelaki dengan anak perempuan adalah sama, maksudnya 50%. Baik, jika sperma itu mengandungi 22 tambah X, maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan adalah perempuan. Namun, jika kromosom sperma itu mengandungi 22 tambah Y, maka anak yang dilahirkan itu adalah lelaki. Baik, ini adalah contoh mekanisme pewarisan. Sama macam mekanisme pewarisan hybrid yang sebelum ni kita belajar. Jom kita sama-sama ulang kaji balik bagaimana mekanisme pewarisan ini. Okey? So, apa yang kita ada ialah seorang bapa, kita ada bapa. Kita ada bapa dan bapa mempunyai 44 tambah XY. Kamu ingat kalau lelaki 44 tambah XY. Dan kita ada ibu, yang mana ibu kromosom dia, bilangan kromosom dia adalah 44 tambah XX. Baik, selepas itu proses apa? Kita akan lakukan proses pemecahan kepada gamet. Now, kalau gamet untuk bapa, kita panggil dia sebagai sperma. Okey, kita pecahkan kepada, bagaimana nak pecahkan? Senang saja. 44 ni bahagi 2, kamu akan dapat 22 tambah, ambil saja X tambah X. Satu lagi 22 juga tambah, ambil lagi yang satu lagi ni Y. So, kamu dah ada 2 gamet. Bagaimana pula dengan ibu? Sama juga, melalui proses meiosis akan berlaku pemecahan jadi gamet. Gamet untuk ibu kita panggil sebagai ovum. So, sama juga prosesnya, 44 tu kita bahagi 2, dapat 22 tambah, ambil saja nilai kat sini, letak kat sini, X. Dan yang kedua, 22 tambah, ambil je nilai ni, X juga. Okay, so sekarang kita ada 2 ovum. Baik, proses apakah yang berlaku di tengah-tengah ni? Ini kita panggil sebagai proses meiosis. Ingat tu. So, ini adalah sel gamet. Gamet untuk, sekali lagi saya ulang, gamet untuk bapa kita panggil sperma. Gamet untuk ibu kita panggil sebagai ovum. Next, kita akan lakukan proses persenyawaan. Mari kita start dulu proses persenyawaan antara ibu dan bapa. Of course lah kita kacukkan, kita senyawakan antara gamet jantan dengan gamet betina, iaitu sperma dengan ovum. So, yang pertama, simple saja. Konsep yang pertama, ikut saja anak panah. So, yang ini kita ada 22, tambah dengan 22, kamu akan dapat apa? Kalau 22 tambah 22, kamu dapat 44. Tambah, ni apa nilai? X. So, salin saja balik. Dan yang ni apa nilai? X. So, salin saja balik. Simple sahaja. Maka proses seterusnya pun kita ulang ikut step yang sama. Iaitu 22 tambah 22, kamu akan dapat 44 tambah X dan X juga. Okey. Seterusnya, kita ulang lagi sekali lagi. Guna gamet jantan, guna sperma dengan ovum. So, kamu akan dapat benda yang sama. 22 tambah 22. 22 tambah 22 dapat 44. Tambah. Now, kita jumpa Y dulu baru kita buat X. Betul? Tapi dalam penulisan, mesti kita tulis X dulu baru Y. Okey, itu cara penulisannya. Baik, dan yang seterusnya adalah kita kacukkan sekali lagi. Iaitu 44 tambah, apa yang kita jumpa? Y dengan X. So, kita nak tulis yang mana satu dulu? Mesti nak tulis X dulu, baru Y. So, ini kita panggil sebagai
Genotip. Ingat lagi kan? Genotip diwakili oleh gen yang wakili huruf. Next ialah apakah jantina anak ini? Alright, apa jantinanya? So, macam mana kita nak tahu jantinanya? Simple saja. Kalau 44 tambah XX, dua-duanya X, maka dia akan jadi perempuan. Bagaimana yang lain? Sama juga, yang ini akan jadi perempuan. Yang ini pula ada X dan ada Y. Kalau ada Y saja, automatically dia akan jadi lelaki. Yang ini pun sama, lelaki. Now, berapakah peratus mendapat anak lelaki? Berapa peratus dapat anak lelaki? Simple saja. Kamu bilang ada berapa orang anak lelaki? Ada 2. Berapa semua anak? 2, 3, 4. Ada 4. So, darabkan dengan 100%, kamu akan dapat 50%. So, 50% kemungkinan kebarangkalian untuk mendapat anak lelaki dan anak Bagaimana pula dengan nisbah? Nisbah anak lelaki kepada anak perempuan. So, simple saja kalau nisbah 2 lelaki, nisbah 2 perempuan. So, boleh faham kan anak-anak? Simple sahaja. Sama macam proses. So, sebelum tu saya tekankan sekali lagi. Dekat sini, apa nama proses ni? Yes, kita panggil dia sebagai persenyawaan. Ini antara soalan 6 markah yang selalu juga ditanya. Dia suruh kamu lengkapkan gambar rajah. Dia tanya berapakah peratus dapat anak lelaki, berapa nisbah dan juga apakah proses-proses yang berlaku di sini. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Bye. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably